Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrum. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena Hari Pakistan. Pembuatan songkok beri peluang kepada anak tempatan untuk menjana pendapatan secara berdikari. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Asif Ali Zardari, Presiden Republik Islam Pakistan. Dan Tuan Yang Terutama Muhammad Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Republik Islam Pakistan dan Kerajaan serta rakyat Republik Islam Pakistan sempena Hari Pakistan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Tonglud Sisolid. Dan Tuan Yang Terutama Dr. Sonise Sipandon berikutan dengan pelantikan semula masing-masing sebagai Presiden Republik Rakyat Laos dan Perdana Menteri Republik Rakyat Laos baru-baru ini. Di sebalik kesibukan tugas, anggota bomba yang terlibat masih berpeluang meraihkan Syawal namun dengan suasana berbeza. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Gema takbir Aidilfitri yang berkumandang menandakan kemenangan buat umat Islam. Namun bagi petugas di Pusat Gerakan Jabatan Bomba dan Penyelamat, tanggungjawab memantau keselamatan negara tetap menjadi keutamaan. Di sebalik tabir kemeriahan sambutan, para petugas sini setia di meja kawalan demi menyahut setiap panggilan kecemasan. Ikuti laporannya bersama Maziah Jini. Beginilah kesibukan anggota-anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat melayani panggilan kecemasan. Di sebalik kesibukan dengan tugas, anggota-anggota yang terlibat masih berpeluang meraihkan Syawal namun dengan suasana berbeza. Tugas menyelaras bantuan dan menerima panggilan kecemasan tidak mengenal waktu maupun musim perayaan. Bagi anggota bomba wanita di pusat gerakan, meninggalkan insan tersayang di pagi raya untuk memastikan setiap panggilan rakyat terjawab menuntut kesabaran yang tinggi. Meskipun terselit rasa hibah, namun amanah terhadap masyarakat tetap digalas dengan penuh dedikasi. Perasaan semestinya sedih bertugas di hari raya meninggalkan anak-anak, suami, keluarga. Akan tetapi Alhamdulillah masih boleh beraya bersama kawan-kawan sekerja dan bangga masih dapat membantu masyarakat. Perasaan saya tentulah sedih tidak dapat berkumpul sama keluarga, tetapi saya rasa bangga juga dapat berkhidmat untuk masyarakat dan jabatan saya. Pengalaman bertahun-tahun menjadikan para anggota tetap setia dengan tugasan di hari raya. Namun, memori mengendalikan panggilan kecemasan saat orang lain sedang bergembira
memberikan kesan emosi yang mendalam. Semasa malam hari raya menerima panggilan kebakaran rumah yang mana masa tu ada rasa sedih juga ikut duka cita pada penghuni sebabkan pernah melalui jua barang itu kehilangan rumah sendiri, rumah keluarga. Meskipun perasaan sedih meninggalkan keluarga di pagi raya, namun rasa bangga dapat berkhidmat demi masyarakat dan jabatan menjadi penguat semangat buat mereka. Sama ada bertugas di sebalik tabir sebagai penyampai maklumat mahupun di balai sebagai penyelamat, setiap titik peluh mereka adalah demi keamanan negara yang tercinta. Kami dari Pusat Gerakan Jabatan Bomba dan Penyelamat ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Penganjuran rumah terbuka sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri sememangnya menjadi tradisi dan budaya murni masyarakat Islam di negara ini. Selain medan untuk menzahirkan kegembiraan dan kesyukuran setelah berjaya menyempurnakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, rumah terbuka juga wadah terbaik bagi merapatkan lagi silaturahim sesama insan. Rumah terbuka secara tradisinya diadakan di rumah. Namun peralihan ke lokasi luar menawarkan kelebihan dan pendekatan baharu dalam meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Kami memilih untuk mengadakan rumah terbuka di dalam dewan disebabkan dewan ini menyediakan ruang yang mampu memuatkan jumlah yang besar tanpa rasa bersesaklah. Dengan adanya satu tempat ini, saudara mara, sahabat tandai, keluarga yang tinggal jauh-jauh. Jadi terus saya datang berkumpul sini untuk menyeratkan lagi silaturahim. Dan kemudahan pun pakin kita senang dimudahkan. Ia dilengkapi dengan kemudahan seperti penghawa dingin, kursi meja yang mencukupi serta ruang parking yang lebih teratur untuk memberi keselesaan kepada tetamu. Konsep rumah terbuka seumpamanya ini juga menggalakkan interaksi yang lebih santai antara tetamu. Kesimpulannya, konsep rumah terbuka ini adalah satu inovasi menarik yang masih mengekalkan tradisi sambil menyesuaikannya dengan gaya masa kini. Ia bukan sahaja memberikan keselesaan, malah mencipta kenangan indah kepada semua yang hadir. Tuan rumah tidak perlu bersusah payah membersihkan rumah, menyediakan alat logistik seperti meja, kursi dan sebagainya. Sebelum dan selepas majlis atau memasak makanan dengan kuantiti yang lebih banyak. Menjadikan suasana lebih selesa terutama dalam cuaca yang panas. Ruang luar juga memudahkan susunan tempat duduk, hidangan makanan dan sekaligus mewujudkan suasana yang lebih meriah dan santai. Di negara Brunei Darussalam, pembuatan sampul raya kini semakin berkembang dengan sentuhan rekaan moden dan elemen tradisional. Sampul raya bukan sekadar medium pemberian duit raya, malah menjadi simbol kegembiraan dan penghargaan sempena Aidilfitri. Pelbagai inovasi dan kreativiti dalam penghasilan sampul raya yang bukan sahaja menarik, malah membawa nilai budaya tersendiri. Salah seorang pengusaha tempatan, Bai Alin Fisher, menghasilkan pelbagai rekaan sampul raya dengan sentuhan unik dan moden, sekaligus menarik minat pelanggan dari pelbagai lapisan masyarakat. Idea datangnya daripada sebenarnya family yang mau sebenarnya minta buatkanlah. Masa tu Ngam membuat dia punya design yang Blue Help punya. Jadi dari sana family banyak membeli and then kawan-kawan diorang pun membeli. Start itu ia mula viral lah. Bagi tahun ini, pelbagai koleksi baharu diperkenalkan termasuk rekaan bertemakan haiwan dan makanan hari raya. Pengurusan tempahan yang tinggi menjadi antara cabaran utama di dalam perniagaan, lebih-lebih lagi apabila semua proses dilakukan secara individu tanpa bantuan pekerja lain. Saya menghasilkan semua dengan tangan sendirilah. Tidak ada pertolongan dari siapa-siapa. Sebolehnya support
on business lah, local business. Pasalnya ialah kami mereka bentuk sendiri, melukis sendiri, membuat semua dengan tangan hasil kami sendiri lah. Pembuatan songkok tempatan merupakan satu usaha penting dalam memelihara warisan budaya Melayu yang telah diwarisi sejak turun-temurun. Songkok bukan sekadar penutup kepala, malah melambangkan identiti, kesopanan dan tradisi terutamanya dalam majlis keagamaan dan perayaan seperti Hari Raya. Kebanyakan songkok dihasilkan secara buatan tangan dengan penuh ketelitian menggunakan pelbagai jenis kain seperti baldu, kapas dan material khas yang berkualiti tinggi. Proses pembuatannya memerlukan kemahiran yang tinggi bermula daripada mengukur saiz, memotong kain, membentuk struktur sehinggalah menjahit dan menghasilkan kemasan yang rapi. Selain mengekalkan reka bentuk tradisional seperti bentuk bulat dan bujur, pengusaha tempatan juga mula memperkenalkan variasi baharu untuk memenuhi citarasa moden. Ini termasuk penggunaan fabrik eksklusif, corak unik serta tempahan khas yang memberikan nilai tambah kepada produk. Songkok sejam lebih boleh siap. Dalam sehari insyaAllah 6 ke 10 biji. Yang penting satu minat dan juga menghasilkan kerja tangan sendiri itu cuma kesudahannya sudah menjadi jadi satu perniagaan buat saya sendiri. Dari sudut ekonomi, pembuatan songkok memberi peluang kepada anak tempatan untuk menjana pendapatan secara berdikari. Permintaan yang meningkat khususnya menjelang musim perayaan membuka ruang kepada pengusaha kecil untuk berkembang dan memperluaskan pasaran termasuk ke luar negara. Ya, beberapa daerah ada, dari luar negeri ada, tapi dalam Borneo lah. Sabah, Limbang, Sarawak, Kuching ada. KK sini yang Borneo tu ada belasan orang lah cuma tu. Dari Semenanjung, hanya kami belum proses memikir mengantar tu belum ada. Betul-betul orang menempat tu. Pembuatan songkok oleh anak tempatan bukan sahaja membantu memelihara warisan budaya, malah boleh berpotensi menjadi sumber ekonomi. Dengan usaha dan sokongan yang berterusan, industri ini mampu berkembang dan terus menjadi kebanggaan negara dan berharap tradisi dikekalkan dari zaman ke zaman supaya tidak pupus. Ucapan selamat Hari Raya menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersua muka di Syawal ini. Berikut dikongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri. Mentari pagi menyinar ceria, takbir bergema di pagi raya. Syawal tiba membawa bahagia, maaf dipinta dengan setia. Saya Haji Usaimi bin Haji Lamid dan keluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dari unit
penyiar berita, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. We from the Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Faculty of Law would like to wish you Selamat Hari Raya Aidilfitri. Minal aidin wal faizin. Kullu aam wa antum bi khair. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya selaku Ketua Keluarga SR ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Daripada keluarga Sabah. Kami dari keluarga 4F Kampung Kapuk ingin mengucapkan Selamat Hari